Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan pada hari ini. Maka inilah satu peluang yang ada buat kita semua untuk terus memperbanyakkan amal soleh yang mudah-mudahan akan menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal di hari akhirat kelak. Seperti biasa akan kita manfaatkan masa yang ada untuk kita baca Al-Quran, untuk kita belajar hukum hakam tajwid, bagaimana nak sebut dengan sebutan yang betul, dan kita nak tadabbur intipati setiap ayat yang telah pun Allah Ta'ala wahyukan. Jadi hari ini insya-Allah akan kita baca, kita bincangkan aspek tajwid dan perbahasan tadabbur bagi surah Al-Kautsar. Jom sama-sama kita bacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, selesai pembacaan kali pertama. Seperti biasa kita akan baca dua kali, di mana bacaan kali kedua ini untuk kita lihat bagaimanakah wajah kita ketika menuturkan setiap kalimah dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekarang kita perhatikan hukum hakam tajwid bermula dengan ayat pertama surah Al-Kautsar. Hamzah berbaris bawah bertemu dengan nun. Nun yang bersabdu dan diberikan kod warna hijau bermaksud kita perlu dengungkan dengan kadar 2 harakat pada nun ini. Ingat tak hukum apa di sini? Hukum wajibul gunnah. Maknanya hukum wajib dengung. Kenapa? Kerana semua nun dan semua mim yang bersabdu secara automatik akan dihukumkan dengung 2 harakat. Inna, na, alif sebelah dia tu diberikan tanda kod warna merah. Maknanya kalau kita nampak atas huruf mad ada tanda macam ni. Tanda di atas alif itu menunjukkan ia akan dibaca lebih daripada 2 harakat. Kalau kita nampak tanda macam ni, kan? Ni kepala kha sebenarnya. Ini ialah tanda menunjukkan mad tadi lebih daripada 2 harakat. Mad apa ni? Cuba tengok huruf mad alif di sini, dia bersebelahan dengan siapa? Dia jumpa siapa? Dia jumpa hamzah. Nampak tak? Alif ni mad berjumpa dengan hamzah. Okey, kes ini ialah kes mad berjumpa dengan hamzah dalam 2 perkataan. Ia membawa hukum mad munfasil ataupun dipanggil juga sebagai mad jaiz munfasil. Bila mad jaiz munfasil ni kita nak baca panjang mana, kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Tak boleh kurang daripada 4, tak boleh lebih daripada 5 harakat. Jadi kita baca macam mana? Inna, na, 4 harakat. Ada orang tanya, macam mana kita nak tahu mad munfasil ni berlaku? Sebab saya tak boleh bezalah dia berlaku tu dalam 2 perkataan ke 1 perkataan. Di sini berlaku dalam 2 perkataan. Inna 1 perkataan, a'taina 1 perkataan. Baik, untuk orang yang belajar bahasa Arab dia boleh kenal ini 2 perkataan. Tapi untuk kita yang mungkin sedang belajar ataupun belum belajar lagi, kita tengok hamzah tu punya rupa. Nampak tak? Di sini hamzah a'taina tu ada rumah, ada tiang, ada tongkat, nampak? Dia bukan atas lantai. Dia berdiri di atas tongkatnya. Nampak ada alif kan? Bila hamzah tu ada rumah ataupun ada bekas yang memegangnya, kebiasaannya, bukan semestinya, kebiasaannya itu ialah huruf pertama 1 perkataan. Bermaksud itulah awal perkataan baharu. Bila kita sebut perkataan baru bermaksud mad tadi dengan hamzah ni dia terpisah. Kalau macam ni maknanya huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Dari segi rupanya hamzah tu ada alif
ataupun ada ya dan seumpamanya, maknanya ada rumah, kebiasaannya ia ialah mad jaiz munfasil. Jadi saya padam, inna a'tayna, na, nampak tak ada tanda warna ni? Ni sebenarnya ialah mad asli. Kenapa pula dia bagi warna coklat tu? Nak tunjukkan walaupun tak ada dalam tulisan, tetapi mad tadi wujud sebagai mad asli yang biasa. Walaupun kita kenal, saya tulis juga ini ialah mad asli. Kal kautsar, ra ni berwarna biru gelap. Bila ra tu diberi warna biru gelap, ia bermaksud ra ni ra tebal ataupun disebut sebagai ra tafkhim. Bermaksud cara sebutan dia ialah tebal. Kautsar, kau sebab waw mati, kita kena munculkan mulut. Kautsar, thar. Kalau nipis kautsar, tu nipis. Kautsar, jangan baca a'tainakal kautsar. Kalau kita punya mulut tu terbuka luas, kita tersilap sebut ra. Ra di sini ra tebal. Sebab apa tebal? Sebab ra tadi mati. Yang kedua, dia mati sebelumnya baris atas. Mana-mana ra yang mati sebelumnya berbaris atas, bunyi ra yang mati tu tebal. Ra tu tebal. Thar, thar. Baik. Jom teruskan ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli. Fa ni nipis, sad tebal. Bila bertemu sebelah tebal sebelah nipis, pastikan yang nipis tu bunyi nipis, yang tebal bunyi tebal. Fasalli, fasalli. Jangan baca fa. Jangan kita bulatkan mulut, sebab ramai orang dia nak tebalkan sad, dia tak sengaja, dia telah tebalkan bunyi huruf yang berada di sekeliling sad, sedangkan fa tu nipis. Jadi fasalli li rabb. Ra, nampak tak? Ra ni berwarna biru gelap, bermaksud ra ini ra tafkhim. Asyik tulis bahasa Melayu je, macam mana ejaan bahasa Arab? Ta fa kha ya mim. Ta fa kha ya mim, tafkhim. Ataupun at-tafkhim. Ra at-tafkhim, bermaksud ra yang ditebalkan. Tadi kita bincang, kalau mati bunyi dia thar, kalau berbaris ra. Li ra. Fasalli li rabb. Kalau nipis fasalli li rabb. Tak sesuai pun bunyi dia kan, maka dia ditebalkan dengan bunyi ra. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Nampak tak di sini ada hukum nun mati. Dekat mana? Dekat sini nampak. Macam kita bincang, nun mati yang diberi tanda mati. Kalau nun mati ataupun mim mati diberi tanda mati, sah-sahlah dia ialah hukum izhar. Izhar apa di sini? Izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Sebab pertama, secara rupa dia nun mati tu ada tanda mati, dah confirm dah izhar. Kenapa dia izhar pula? Sebab nun mati tu berjumpa dengan huruf-huruf halqiyah, bertemu dengan huruf ha. Ha ni salah satu daripada 6 huruf halqiyah. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi ha salah satu. Bila nun mati bertemu dengan ha, tak kira satu perkataan ke dua perkataan ke, asalkan berjumpa saja, maka menjadilah ia izhar halqi. Wanhar. Wanhar, jangan dengung, tak boleh dengung pun. Har. Nampak tak di sini hujung ni ra yang berwarna biru pekat. Bila ra tu berwarna biru pekat, bermaksud ra tadi sama macam yang pertama, ra tafkhim, maknanya kita tebal. Wanhar, bukan wanhar, tetapi wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Begitu. Okey, jom ayat ketiga. Nun yang bersabdu berwarna hijau pula, maka pastilah ia hukum wajibul gunnah. Maknanya wajib dengungkan 2 harakat. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Okey, dekat biasa bila kita sebut ayat-ayat seperti ini, ayat apa? Ayat yang perkataannya banyak satu harakat. Ni'aka huwal.
ni'akahuwal. Nampak? Ni'akahuwal. Biasanya kalau kita tak hati-hati, kita takut kita tak cukup satu harakat. Satu harakat tu bermaksud setiap huruf yang ada di sini disebutkan dengan cukup tempohnya. Inna syani'aka huwal, ni'aka huwal, ni'aka huwal. Kalau tak cukup macam mana? Inna syani'aka huwal, ni'aka huwal. Ni inna syani'aka huwal, ni'aka huwal. Macam ni'a pula. Macam ni'aka huwal ada, ni'aka huwal ada. Dia sebenarnya ni'aka huwal. Kalau kita jumpa dengan kes-kes yang huruf dia satu harakat banyak, 4 ke 5 ni, kita boleh perlahankan tempo bacaan kita. Inna syani'aka huwal, ni'aka huwal. Jangan sampai kita laju sangat. Inna syani'aka, ni'a pula tertukar huruf ya, ataupun ni'aka huwal. Jangan pastikan cukup satu harakat. Ni'aka huwal ab. Nampak tak? Ba ni apa dia? Ba ni salah satu huruf qalqalah. Ini berlakunya hukum qalqalah. Qalqalah tu kan ada 3 jenis. Qalqalah apa di sini? Qalqalah kecil ataupun qalqalah surah. Kenapa surah? Kenapa kecil? Sebab dia berlaku di tengah-tengah bacaan kita, bukan di hujung bacaan, bukan benda yang terakhir disebut. Qalqalah kecil ini tak payah kuat sangat. Ab. Inna syani'aka huwal abtar. Sikit je. Jangan abtar. Jangan sampai kuat sangat sebab ia qalqalah kecil sahaja. Sama juga semua hujung ayat surah Al-Kautsar ditutupi dengan ra yang mati. Bahkan ra yang mati ini, ra yang sebelumnya ialah huruf berbaris atas. Maka semua ra dalam hujung ayat surah Al-Kautsar berhukum ra tafkhim, ra tebal. Abtar. Nampak ayat kedua apa? Wanhar. Ra mati sebelumnya baris atas. Wanhar. Yang pertama apa dia? Kautsar. Ra mati sebelumnya berbaris atas. Kalau ra mati sebelumnya huruf berbaris atas, maka ra tadi akan dibunyikan dengan tebal atas nama hukum ra tafkhim. Alhamdulillah, selesai perbincangan tajwid kita. Sekarang jom kita pergi kepada perbahasan tadabbur. Kita mulakan dengan terjemahan surah Al-Kautsar. Ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihkanlah korban sebagai tanda kesyukuran. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau wahai Muhammad, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Ini adalah surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Namun kalau kita buka tafsirannya amatlah panjang. Saya buat contoh. Jom kita tengok tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kalau tengok di sini, surah ni berada dalam jilid terakhir tafsir Al-Quran Al-Azim dalam tafsir Juz Amma. Cuba tengok di sini, tafsir surah Al-Kautsar. Ayatnya cuma 3, tetapi tafsirannya Masya Allah panjang sekali. Nampak? Panjang sekali. Jadi dengan masa yang ada ini, kita ringkaskan. Allah telah memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang Al-Kautsar ini, iaitu hadis yang berada dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-607. Hadis ni juga panjang. Hadis daripada siapa? Daripada Anas, yang menceritakan bahawasanya pada satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi macam tertidur. Kemudian Nabi tengah-tengah tidur tu Nabi terjaga, Nabi angkat kepala dan tersenyum. Nabi angkat kepala ketika tidur dan tersenyum. Masya Allah. Maka kami bertanya, sahabat tanya Nabi SAW, apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah SAW? Maka jawab Nabi SAW, baru sahaja diturunkan kepada aku satu surah
Lalu Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian kata Nabi SAW, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Nabi selalu tanya sahabat. Maka sahabat akan berikan jawapan yang penuh adab, iaitulah Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah wa rasuluhu a'lam. Maknanya mereka serahkan kepada Nabi tentang jawapan sebenarnya. Maka sabda Nabi SAW, Al-Kautsar itu ialah sungai ataupun telaga yang dijanjikan oleh Tuhan kepadaku. Padanya, iaitu pada Al-Kautsar ini terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang umatku menemuiku pada hari kiamat. Maknanya kita akan lalu dekat telaga Nabi SAW ini. Kata Nabi SAW, wadahnya, bekas-bekasnya ataupun gayungnya ataupun besinnya sebanyak jumlah bintang. Allahu Akbar. Jumlah besin yang ada untuk diambil itu, airnya itu, ialah sebanyak bintang di langit. Lalu seorang hamba dari umatku terhalang daripada telaga Kautsar. Ni Nabi cerita ni. Maka aku berkata, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya dia umatku. Nabi kenal semua umat Nabi. Nabi kenal umat-umat Nabi. Nabi sayangkan kita. Maka Allah Ta'ala pun menjawab, kamu tidak tahu sesuatu yang terjadi setelah peninggalanmu. Maknanya Nabi kenal di umat Nabi SAW, tapi Allah tahu siapa orang ni. Ada sesuatu yang dia buat semasa hidup yang menghalang dia daripada layak mendekati ataupun mengambil kebaikan daripada telaga Al-Kautsar tadi. Masya Allah. Jadi hadis ni dalam Sahih Muslim ada banyak, dalam kitab hadis yang lain pun ada dengan beberapa lafaz dan seumpamanya. Pengajaran pertama daripada ayat pertama kita baca tadi, hadis yang menerangkan tu menunjukkan walaupun kita umat Muhammad SAW, tak semua orang layak. Memang banyak untuk diambil, tetapi tidak semua orang layak. Ada orang disqualified. Maka diteruskan dengan perbahasan ayat kedua tadi, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat kebaikan Al-Kautsar, untuk mendapat segala-gala yang Allah Ta'ala telah janjikan untuk orang-orang beriman, maka tak lain tak bukan kita kena jaga amalan kita. Dan dalam surah Al-Kautsar ini cantik sekali perkataan Allah. Allah Ta'ala menyimpulkan segala kebaikan itu berada dalam dua dimensi. Apa dia? Fasalli li rabbika. Maknanya, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Cuba tengok, solat kita untuk siapa? Solat kita untuk Allah Azza wa Jal. Siapa yang menerimanya? Allah Azza wa Jal. Wanhar, dan sembelihlah korban kerana Allah. Korban itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebenarnya kesimpulan ayat kedua ini berkaitan dengan kita berurusan dengan kedua-dua pihak. Dalam segala ibadah kita, ianya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebahagiannya manfaatnya untuk manusia. Maknanya kita memang kena jaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kebaikan itu berlaku dalam dua dimensi, kebaikan terhadap Allah ataupun kebaikan untuk Allah Ta'ala, dan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Bukankah dalam korban itu, dalam sembelihan itu, adanya banyak kebaikan kepada makhluk? Kalau kita belajar korban, sembelihan, kita kena hasilkan ternakan yang betul-betul sihat untuk layakkan dia dikorbankan pada tahun akan datang. Maknanya itu kebaikan pertama. Kita kena jaga binatang baik-baik, bagi dia makan yang elok-elok. Kemudian yang kedua apa dia? Bila kita nak sembelihkan binatang itu, kita ada adab. Gunakan pisau yang tajam, jangan sakiti dia, jangan seksa mental dia, jangan bagi dia nampak pisau, jangan sembelih kawan dia sebelah dia. Ini semua kebaikan kepada makhluk, ihsan kepada makhluk. Dan apabila siap daging korban tadi, maka akan diagihkan kepada manusia-manusia. Jadi kebaikan itu
Untuk dikatakan seseorang itu baik, maka kebaikannya dilihat pada ibadahnya kepada Allah dan dilihat juga kebaikannya kepada makhluk-makhluk yang ada sekitar. Subhanallah. Semua kebaikan Allah Ta'ala simpulkan dalam satu ayat yang pendek. Dalam ayat kedua surah Al-Kawthar. Maka siapa yang hanya fokuskan pada sejarah semata-mata tapi tak nak tolong orang, tak nak sayang orang lain, tak nak hormat orang lain, tak sayang binatang dan seumpamanya, maka dia belum lagi termasuk dalam kalangan orang yang benar-benar melakukan kebaikan. Kemudian pada ayat ketiga tu sekalian, inna syani'aka huwal abtar. Ini pun juga subhanallah, cantik sangat. Maksud dia apa? Siapa yang membenci Nabi SAW, maka dialah orang yang terputus. Kalau kita baca tafsir, abtar ni bermaksud mandul sebenarnya. Abtar ni bermaksud terputus keturunan. Sebab bila seseorang berkahwin, dia tak dapat anak lelaki. Dia tak dapat anak lelaki, dapat anak perempuan je, maka dia tidak melahirkan nasab yang baru pada darah dia. Itu pandangan dari segi bahasa. Kalau baca tafsir Ibn Katsir pun memang panjang perbahasan abtar ini. Namun yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang tak mahu ikut Nabi SAW, maka dia akan terputus dari semua kebaikan. Nampak? Siapa yang tak nak ikut Nabi SAW, dia rasa dia nak beribadah dengan cara dia sendiri, dia rasa macam dia nak gunakan akal fikiran sendiri, logik sendiri, maka orang ini akan jadi orang-orang yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang tak suka Nabi SAW akan menjadi orang yang terputus dari semua kebaikan. Nampak tak? Balik pada ayat pertama tadi, hadis yang kita baca tadi apa? Di Kautsar pun, walaupun orang itu umat Nabi SAW, namun ada sebahagiannya yang disqualified, yang Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia mendapat manfaat telaga tersebut. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam hadis tersebut, bahawasanya apa dia? Allah beritahu Nabi SAW, kau tidak tahu apa yang dia buat selepas peninggalanmu. Maknanya ada benda yang menyebabkan orang ni terhalang daripada mendekati telaga Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, ayat ke-31 surah Ali Imran yang biasa orang panggil ayat pengasih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah ayat yang boleh bagi kita faham apa maksud surah Al-Kawthar. Apa dia? Walaupun kita nak buat kebaikan macam ayat kedua tadi, pastikan kebaikan tadi ialah jalan Nabi SAW. Tak boleh ada jalan lain. Kita kena ittiba' Nabi SAW. Yang Nabi buat, yang Nabi tunjuk, yang Nabi ajar, itulah kebaikan. Itulah sebenar-benar kebaikan. Maka berbalik pada ayat ke-31 Ali Imran tadi, Allah Ta'ala sebut apa dia? Qul in, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, maknanya kepada kita lah, kalau kamu semua mencintai Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ittiba'lah aku, ikutlah aku. Maknanya Nabi SAW suruh kita ikut dia 100%. Kalau kita cintakan Allah, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai Allah. Bermaksud, kalau tak nak ikut Nabi, hanya kita dengan kita rasa kita nak beramal dengan cara kita, dengan keinginan kita, dengan nafsu kita, dengan rekaan-rekaan kita, tak nak ikut Nabi SAW, ambil jalan kedua, jalan ketiga dan seterusnya, maka cinta tadi tidak akan berbalas, kerana hanya dengan ittiba' Nabi sahaja, cinta kepada Allah itu akan Allah Ta'ala balas. Dan yang paling memujuk hati kita ialah yaghfir lakum dhunubakum. Orang-orang yang mencintai Allah dan Allah Ta'ala mencintai dia ini, Allah Ta'ala akan mengampunkan semua dosa-dosanya. Tuan sekalian, ingat, jadilah orang yang benar-benar melakukan kebaikan. Kebaikan kita seharusnya terpancar kepada makhluk-makhluk Allah yang hidup di sekeliling kita. Isteri kita dapat rasa, anak kita dapat rasa, mak ayah kita pun dapat rasa, jiran kita pun rasa. Maknanya makhluk-makhluk, termasuklah binatang yang ada sekeliling kita. Barangkali ada burung pipit nak tumpang minum, bagilah, letaklah satu mangkuk air dekat depan rumah. Ataupun kalau biasa ada burung-burung nak tumpang makan, bagilah makan sikit-sikit. Macam itulah, maknanya biarlah kebaikan kita tu dirasai oleh mana-mana makhluk Allah yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita layak
dihimpunkan, dibangkitkan dan berdiri bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat bertemu dengan baginda di telaga Al-Kautsar yang telah Allah Taala firmankan dalam surah Al-Kautsar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.